Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Pidino, nomor metrik 315067, bersama rekan ahli kumpulan yang lain yaitu Jackson, Nurhainis, Lois, dan Arizan akan membentang mengenai perniagaan Quicang. Saya akan memulakan pembentangan dengan tajuk Profil Syarikat Quicang Max-City Enterprise. Quicang Max-City Enterprise merupakan sebuah syarikat milik pelajar yang ditubuhkan pada tahun 2024 dan beroperasi di Labuan. Syarikat ini mengusahakan pengeluaran quicang tradisional yang segar, berkualitas, dan menggunakan resipi warisan. Produk ini sesuai untuk sarapan, minuman petang, majelis keramaian, tempahan khas, serta dijadikan buah tangan. Antara keistimewaan produk ini ialah penggunaan bahan berkualiti, tekstur pulut yang padat dan berlemak, inti yang cukup rasa, serta penyediaan menitik beratkan kebersihan dan keselamatan makanan. Bahan utama yang digunakan ialah pulut, kelapa, parut, gula melaka, daun pisang, dan garam. Dari segi pengurusan, syarikat ini mempunyai struktur organisasi yang sistematik. Kota eksekutif bertanggung jawab menentukan hal tujuh syarikat, pengurus operasi mengurus pengeluaran dan bukalti produk, pengurus keuangan mengurus keuangan dan budget, pengurus pemasaran mempromosikan produk serta meningkatkan jualan, manakala pengurusan sumber manusia mengurus pekerja dan kebajikan stok. Sekian pembentangan saya Pak. Bagi bahagian profil syarikat, saya serahkan pembentangan seterusnya kepada rekan saya untuk membentangkan aspek pengeluaran dan prestasi perniagaan. Terima kasih. Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Jackson Libar, nomor metrik 314234, akan meneruskan pembentangan kumpulan kami, dan saya akan membentangkan mengenai aspek pengeluaran dan prestasi perniagaan Quicang Max-City Enterprise. Baik, dari segi pengeluaran, syarikat ini menghasilkan satu jenis produk utama, yaitu quicang tradisional. Berdasarkan perancangan pengeluaran, jumlah output yang dianggarkan ialah sebanyak 1.000 biji sehari, bersamaan lebih kurang 25.000 biji sebulan. Berdasarkan perancangan pengeluaran, jumlah output yang dianggarkan lebih kurang 25.000 biji sebulan. Jumlah ini menunjukkan bahawa perniagaan ini mempunyai kapasiti pengeluaran yang agak baik dan sesuai untuk memenuhi permintaan harian, tempahan majlis serta jualan kepada pelanggan tetap. Dalam proses pengeluaran, terdapat beberapa jenis kos yang perlu diberi perhatian. Pertama ialah kos eksplisit, iaitu kos yang melibatkan pembayaran tunai dan boleh direkodkan secara langsung. Contohnya termasuk bahan mentah seperti pulut, kelapa, dan gula melaka, upah pekerja, bil utiliti seperti elektrik, air, dan gas, kos pembungkusan serta sewaan permis. Selain itu, terdapat juga kos implisit, iaitu kos yang tidak melibatkan pembayaran tunai secara langsung, tetapi tetap mempunyai nilai ekonomi. Contohnya ialah tenaga kerja pemilik, penggunaan modal sendiri, dan peralatan milik sendiri yang mengalami susut nilai. Dari aspek kos tetap, syarikat mempunyai perbelanjaan seperti sewaan permis, gaji pekerja tetap, susut nilai peralatan, insurans, dan lesen. Manakala kos berubah, pula merangkumi bahan mentah, pembungkusan, upah pekerja sambilan, dan kos penghantaran. Kos berubah ini akan meningkat apabila jumlah output bertambah. Berdasarkan jadual pengeluaran dan kos, harga jualan seunit ditetapkan pada Rm4. Jumlah hasil atau TR, total revenue, meningkat apabila output bertambah. Ini bermaksud semakin banyak quicang dijual, semakin tinggi jumlah penghasilan yang diterima oleh syarikat. Dari segi prestasi perniagaan, syarikat mencapai titik pulang modal apabila jumlah hasil sama dengan jumlah kos, yaitu total revenue bersamaan dengan total cost, TR dan TC. Berdasarkan analisis, titik pulang modal berlaku antara 2.000 hingga 3.000 biji. Keuntungan maksimum pula berlaku pada output 5.000 biji, yaitu sebanyak Rp14.200. Kesimpulannya, kawalan kos sangat penting untuk memastikan margin keuntungan kekal tinggi. Pada masa sama, syarikat perlu mengekalkan tahap pengeluaran yang optimum supaya kos purata tidak meningkat dan keuntungan dapat dimaksimumkan. Oleh itu, pengurusan kos, output, dan hasil jualan
memainkan peranan besar dalam menentukan prestasi perniagaan Kuih Chang Max City Enterprise. Seterusnya saya serahkan kepada rakan sekuliah saya untuk membentangkan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Jackson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Norhani Suleika binti Posin, nombor kad matriks 314269 dan saya akan membentangkan mengenai aspek struktur pasaran dan strategi keusahawanan. Dalam aspek struktur pasaran, perniagaan Kuih Chang beroperasi dalam pasaran persaingan monopolistik kerana terdapat ramai peniaga yang menjual kuih dan makanan ringan di kawasan yang sama serta produk yang dijual juga hampir sama. Walau bagaimanapun, setiap peniaga mempunyai keunikan tersendiri dari segi rasa, resepi, pembungkusan, kualiti dan perkhidmatan pelanggan. Ciri-ciri struktur pasaran Kuih Chang adalah seperti terdapat ramai penjual dan pembeli, produk mempunyai kelainan dari segi rasa dan jenis, mudah untuk memasuki pasaran kerana modal yang tidak terlalu tinggi, persaingan tinggi kerana ramai peniaga menawarkan produk yang sama atau hampir sama. Seterusnya, bagi strategi keusahawanan, terdapat 5 strategi iaitu: pertama, strategi produk seperti menghasilkan pelbagai jenis kuih, menjaga kualiti rasa dan kebersihan produk, serta menggunakan bungkusan yang menarik. Kedua, strategi harga seperti menawarkan harga yang berpatutan dan mampu milik, serta memberikan package atau diskaun untuk pembelian dalam kuantiti yang banyak. Ketiga, strategi promosi seperti iklan melalui media sosial, mempamerkan gambar dan video yang menarik, serta mengadakan promosi pada musim perayaan atau majlis tertentu. Keempat, strategi pengedaran seperti menjual terus kepada pelanggan di gerai atau kedai, serta menyediakan tempahan awal dan penghantaran kepada pelanggan. Dan yang kelima adalah strategi perkhidmatan pelanggan seperti memberi layanan yang mesra dan cepat, serta menerima maklum balas pelanggan untuk menambah baik produk. Seterusnya, halangan dan peluang perniagaan. Bagi halangan perniagaan, salah satu cabaran yang dihadapi adalah persaingan daripada pengusaha makanan lain, kenaikan kos bahan, dan kesukaran mendapatkan pekerja yang mahir dalam penyediaan Kuih Chang. Selain itu, tempoh penyimpanan produk yang terhad serta perubahan cita rasa pengguna turut menjadi cabaran yang perlu ditangani bagi memastikan perniagaan terus berkembang dan kekal relevan. Bagi peluang perniagaan Kuih Chang mempunyai potensi yang tinggi kerana permintaan terhadap makanan tradisional masih mendapat sambutan daripada pelbagai lapisan masyarakat. Selain itu, penggunaan media sosial dan platform dalam talian memudahkan pemasaran produk kepada pelanggan yang lebih luas. Keunikannya sebagai makanan warisan juga memberikan kelebihan daya saing serta peluang untuk menghasilkan pelbagai inovasi produk mengikut cita rasa pengguna. Sekian dari saya, seterusnya saya serahkan kepada Saudara Louis. Salam sejahtera, saya Louis Kuih Joseph, nombor matrik 308971. Saya akan membentangkan di bahagian aspek kitaran perniagaan. Dalam aspek kitaran perniagaan ini terdapat 8 cabang. Yang pertama adalah perolehan bahan mentah, kedua penyediaan bahan, ketiga proses pembuatan, keempat proses memasak, kelima pembungkusan produk, keenam pemasaran dan jualan, ketujuh penerimaan hasil jualan, dan yang terakhir pelaburan semula modal. Okay, saya akan huraikan ringkasan kitaran perniagaan. Okay, bagi perolehan bahan mentah adalah membeli pulut, daun bulu, tali dan bahan ini daripada pembekal. Kedua, penyediaan bahan, merendam pulut dan menyediakan bahan-bahan inti. Ketiga, proses pembuatan, membungkus Kuih Chang mengikut resepi dan piawaian syarikat. Yang keempat, proses memasak, merebus Kuih Chang sehingga masak sempurna. Kelima, pembungkusan, produk dibungkus dengan kemas dan dilabelkan. Dan yang keenam, pemasaran dan jualan, dijual secara terus, tempahan atau melalui media sosial. Ketujuh, penerimaan hasil jualan, syarikat menerima bayaran daripada pelanggan. Dan yang terakhir, pelaburan semula modal, keuntungan digunakan untuk membeli bahan mentah dan meneruskan operasi perniagaan. Bagi implikasi inflasi dan kemelesetan ekonomi terhadap perniagaan Kuih Chang Max City Enterprise terbagi kepada ada dua, inflasi dan kemelesetan ekonomi. Bagi inflasi,
Inflasi kos bahan mentah seperti pulut, daun bulu ayam dan bahan perasak meningkat. Kos operasi seperti elektrik, air dan pengangkutan turut bertambah. Keuntungan syarikat berkurang jika harga jualan tidak dinaikkan. Pelanggan mungkin mengurangkan pembelian kerana kos sara hidup yang semakin tinggi. Dan yang terakhir, perniagaan perlu mengawal kos dan meningkatkan kecekapan pengeluaran bagi mengekalkan keuntungan. Bagi kemelesatan ekonomi pula, permintaan terhadap kuih cang mungkin menurun kerana pengguna mengutamakan perbelanjaan keperluan asas. Jualan dan pendapatan syarikat berkurangan. Risiko lebihan stok dan pemberian produk meningkat. Syarikat mungkin perlu mengurangkan kos operasi atau menangguhkan rancangan pengembangan perniagaan. Persaingan menjadi lebih sengit kerana bersaing untuk menarik pelanggan. Di sini ada terdapat 4 langkah kerajaan untuk mengatasi inflasi ini. Yang pertama adalah mengawal harga keperluan. Kedua, memberikan subsidi. Ketiga, menggalakkan pengeluaran tempatan. Dan yang terakhir, dasar kewangan yang ketat. Sekian dan terima kasih. Dan saya akan teruskan dengan taman sekelas saya. Assalamualaikum, saya Arizan Muksin, nomor metrik 314220. Saya akan membentangkan mengenai cadangan dan rumusan bagi perniagaan Kuih Cang Maksiti Enterprise. Cadangan, berdasarkan kajian terhadap perniagaan Kuih Cang Maksiti Enterprise, terdapat beberapa cadangan yang boleh dilaksanakan bagi memastikan perniagaan ini terus berkembang dan mampu bersaing dalam pasaran. Cadangan pertama ialah mempergiatkan pemasaran digital. Maksiti boleh menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain-lain untuk mempromosikan produk. Cadangan kedua ialah memperkenalkan inovasi produk. Selain mengekalkan kuih cang, perniagaan boleh menghasilkan variasi inti seperti ayam, daging, kacang merah dan atau apa saja pilihan premium lah. Cadangan ketiga ialah mengawal kos pengeluaran. Perniagaan ini perlu membeli bahan mentah secara pukal bagi mendapatkan harga yang lebih murah. Selain itu, Maksiti Enterprise boleh mencari pembekal tetap yang menawarkan bahan berkualiti pada harga yang berpatutan. Cadangan keempat ialah meningkatkan kualiti produk. Rasa tradisional dan kualiti kuih cang perlu dikekalkan supaya pelanggan terus berpuas hati. Di antaranya aspek kebersihan, keselamatan makanan dan cara penyediaan juga perlu sentiasa diberikan perhatian. Cadangan kelima ialah memperluaskan pasaran. Maksiti Enterprise boleh menjual produk melalui platform e-dagang, tempahan dalam talian dan perkhidmatan pengantaran. Dengan cara ini, produk bukan saja dapat dijual kepada pelanggan sekitar, malah boleh diperkenalkan di kawasan yang lebih luas lah. Jadi cadangan yang terakhir ialah mendapatkan bantuan dan latihan keusahawanan. Pihak perniagaan boleh memanfaatkan program latihan, geran, bantuan kewangan dan kursus perniagaan yang disediakan oleh kerajaan atau agensi berkaitan. Latihan ini dapat membantu meningkatkan kemahiran dalam pengurusan kewangan, pemasaran operasi dan perancangan perniagaan. Jadi rumusan ya, rumusannya adalah Kuih Cang Maksiti Enterprise merupakan sebuah perniagaan makanan tradisional yang mempunyai potensi yang besar untuk berkembang. Produk Kuih Cang mempunyai keunikan tersendiri kerana ia mengekalkan cita rasa tradisional dan masih mendapat permintaan daripada masyarakat. Perniagaan ini juga berpeluang untuk menarik lebih ramai pelanggan sekiranya strategi pemasaran, pengurusan kos dan kualiti produk dilaksanakan dengan baik. Walaupun perniagaan ini menghadapi beberapa cabaran seperti persaingan pasaran, kenaikan kos bahan mentah dan perubahan cita rasa pelanggan, cabaran tersebut boleh diatasi melalui perancangan sistematik. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pemasaran digital, menghasilkan inovasi produk, menjaga kualiti, mengawal kos pengeluaran dan memperluaskan pasaran melalui jualan dalam talian. Selain itu, sokongan daripada pihak kerajaan dan agensi keusahawanan juga boleh membantu Maksiti Enterprise untuk meningkatkan kemahiran pengurusan dan pemasaran. Dengan adanya bantuan seperti latihan, geran dan bimbingan perniagaan, perniagaan ini mampu berkembang dengan lebih teratur dan berdaya saing. Secara keseluruhannya, Maksiti Enterprise mempunyai peluang yang cerah untuk menjadi sebuah perniagaan makanan tradisional yang berjaya. Dengan pengurusan yang cekap, strategi pemasaran yang berkesan, kawalan kos yang baik dan komitmen terhadap kualiti produk, Kuih Cang Maksiti Enterprise mampu menarik lebih ramai pelanggan, meningkatkan keuntungan dan dikenali lebih luas di Malaysia. Sekian dan terima kasih.